Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan penulisan saya pada soalan 1 yang bertemakan gaya keibubapaan. Nama saya Putri Abiatul Hadawiyah binti Abbas. Nometrik saya 0312071209420001. Kita mulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Penulisan saya menulis pengenalan saya dimulakan dengan maklumat mengenai institusi kekeluargaan, di mana institusi kekeluargaan ini ada kebiasaannya ada ayah, ada ibu dan anak-anak. Saya juga membuat penerangan di mana bagaimana gaya keibubapaan ini beri kesan kepada anak-anak dan cipta pribadi anak-anak yang unik dan berbeza antara satu sama lain, di mana gaya keibubapaan ini boleh mencipta anak yang pendiam, anak yang peramah, anak yang suka belajar dan sebagainya. Di pengenalan saya juga, saya menerangkan isu yaitu bagaimana individu ini boleh terlibat dalam gejala sosial negatif semasa remaja dan juga isu bagaimana gaya keibubapaan ini beri impak atau kesan yang menyebabkan kanak-kanak ini terlibat dalam tabiat buruk atau gejala sosial ini dalam kehidupan mereka. Ada 4 gaya keibubapaan seperti yang anda lihat di slide ini. Ada gaya keibubapaan autoritatif, ada gaya keibubapaan otoritarian, gaya keibubapaan permisif, dan akhir sekali gaya keibubapaan pengabaian. Kita akan mulakan dengan gaya keibubapaan autoritarian. Mulakan dengan gaya keibubapaan autoritarian. Gaya keibubapaan autoritarian adalah gaya keibubapaan yang kawalannya ketat untuk anak-anak ini. Dia tetapkan peraturan di rumah yang ketat dan kanak-kanak ini atau anak kepada ibu bapa ini perlu patuhi tanpa sebarang pertanyaan atau sebarang bantahan soalan. Ibu bapa ini tetapkan peraturan ini mengharapkan anak-anak ini pandai, bijak, prestasi akademik yang baik dan disiplin yang baik. Harapan dan tekanan daripada peraturan ini menyebabkan kanak-kanak ini tekanan, di mana harapan yang tinggi daripada ibu bapa autoritarian ini menyebabkan anak ini perlu capai harapan itu. Kalau tidak, mereka akan mendapat denda yang keras secara fizikal ataupun emosi. Ibu bapa autoritarian ini juga kurang memberi sokongan kepada anak-anak mereka, dorongan dan bertanggung jawab sebagai ibu bapa anak ini, di mana ibu bapa ini kurang memberi sokongan emosi, maksudnya dia kurang perhatian kepada emosi anak ini. Dorongan adalah dorongan pencapaian akademik mereka, di mana ibu bapa ini kurang beri dorongan seperti bahan untuk belajar, buku-buku atau sebagainya untuk tingkatkan akademik mereka, dan tanggung jawab ibu bapa ini kurang juga, di mana ibu bapa ini terus mendenda anak ini tanpa memikirkan tanggung jawab mereka untuk mendisiplinkan anak ini tanpa memberi kesan kepada emosi mereka. Kesan daripada gaya keibubapaan autoritarian ini ialah dari segi sosial, kanak-kanak ini akan kurang bergaul, di mana kanak-kanak ini sukar untuk bercakap dan kebiasaannya kanak-kanak ini takut dengan orang-orang sekeliling mereka. Dia akan duduk di hujung kelas, dia tidak akan bercakap dengan kawan-kawan di kelas, dia
Bila membentang, dia rasa takut, dia rasa gemetar, dia gagap. Dari segi emosi pula, kanak-kanak ini lebih sensitif dan sentiasa berfikir negatif kerana mereka rasa macam diri mereka ni tak dihargai. Diri mereka ni tidak berhak untuk membuat keputusan, berinteraksi, ada kawan dan sebagainya kerana peraturan yang ketat di rumah. Mereka rasa yang diri mereka ni berhak untuk dilayan dengan baik. Dan kanak-kanak ini kebiasaannya dari segi emosi dia akan takut. Kemudian dia rasa dendam kepada ibu bapa ini sebab dia rasa macam ibu bapa dia kawal dia terlampau ketat hingga yang dia rasa, aku bencilah ibu bapa aku sebab dia kawal aku begini. Semua benda tak boleh buat. Semua apa-apa salah mesti aku kena dendam. Dia rasa macam tu. Dan kanak-kanak ini mudah tantrum. Kenapa? Sebab kanak-kanak ini rasa tertekan di rumah. Jadi apabila dia di sekolah, dia akan rasa tantrum apabila ada benda yang kacau mereka. Mungkin mainan mereka diambil, dia rasa tertekan dan dia tantrum. Dari segi kognitif pula, pencapaian akademik kanak-kanak ini sederhana sahaja kerana dia tidak mendapat dorongan dari segi emosi dan bahan untuk belajar. Ibu bapa ini juga tidak bantu dia untuk belajar yang menyebabkan dia rasa bahawa dia perlu capai harapan itu je. Dia perlu belajar dengan baik, dia perlu buat kerja rumah, dia perlu capai itu sahaja yang menyebabkan pencapaian dia rasa macam sederhana pun tak apa, yang penting tidak didenda. Contoh gaya keibubapaan authoritarian di mana yang seperti anda lihat, ibu bapa ini menunjuk dia macam marah, dia rasa macam, kenapa kau buat begini? Kenapa kau punya pencapaian pelajaranmu begini? Kenapa gini-gini? Jadi anak ni rasa macam marah, tak suka. Gaya keibubapaan berwibawa ini di mana dia adalah gaya keibubapaan yang mementingkan emosi dan mempunyai harapan yang tinggi kepada anak ini juga. Di mana dia pentingkan disiplin, dia ada kawalan yang tinggi dan dia beri sokongan yang tinggi juga. Seperti anda lihat di slide ini yang menyatakan kawalan yang tinggi. Tetapkan peraturan, tetapi gaya keibubapaan ini dia boleh membuat rundingan. Maksudnya anak ini boleh bagi tahu kepada ibu bapa mereka kenapa dia bertingkah laku sedemikian. Maksudnya kenapa contohnya ada pergaduhan antara adik-beradik, anak ini boleh berbincang dengan ibu bapa, bagi tahu kepada ibu bapa bahawa dia bergaduh dengan abang dia kerana abang dia ambil mainan. Jadi ibu bapa boleh runding tentang denda ni dan kemungkinan anak ini boleh terlepas daripada denda itu. Sokongan. Ibu bapa ini berikan sokongan emosi yang baik di mana sokongan ini dari segi pembelajaran dia sediakan bahan-bahannya, dia sokong anaknya dalam pembelajaran dan dari segi emosi dia jaga di mana ibu bapa ini beri kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak ini. Sekiranya anak ini rasa macam tertekan, sedih sebab apa-apa, macam pencapaian atau subjek yang pelajarannya rendah, ibu bapa ini bantu, dia akan bagi, tak apalah, kita akan cuba lagi pada masa akan datang atau ujian akan datang. Lepas tu ibu bapa ini ada membuat perbincangan dengan anak. Maksudnya ibu bapa ini galakkan perbincangan atau komunikasi antara ibu dan anak. Sekiranya ada masalah, ibu bapa ini akan berbincang dengan anak macam mana nak selesaikan masalah ini, macam mana nak tingkatkan
atau perbaiki masalah yang ada dalam keluarga. Di sini gaya keibubapaan berwibawa, di mana anda lihat kanak-kanak ini lebih ceria, ibu bapa ini terlibat dalam aktiviti anak ini dan mereka juga bermain-main dengan anak ini untuk pembelajaran. Pesan gaya keibubapaan berwibawa ini dari segi sosial, dia mudah bercampur dan peramah. Kanak-kanak ini kebiasaannya dia disukai rakan-rakan lah kerana dia cakap dengan baik, dia orang pun beramah, dia orang suka bergaul dengan orang lain. Dari segi emosi pula, emosi kanak-kanak ini positif, di mana dia rasa ceria, dia lebih mampu luahkan emosi dia dengan orang-orang sekeliling, dan dia rasa keyakinan dia tu lebih tinggi lah. Lepas tu dari segi pembelajaran kanak-kanak ini pembelajarannya baik, pencapaian sekolahnya juga baik kerana kanak-kanak ini kebiasaannya suka belajar, di mana kanak-kanak ini rasa belajar ini seronok sebab di rumah ibu bapa mereka mendorong dan beri sokongan yang menyebabkan anak-anak ini rasa, oh belajar ni seronok lah, belajar ni menyeronokkan, belajar ni tidaklah susah betul. Maksudnya kerja rumah mereka dibantu atau dibantu, maksudnya kerja rumah mereka, ibu bapa akan bantu kanak-kanak ini untuk menyiapkan bersama. Kemudian kita ada gaya keibubapaan permisif. Gaya keibubapaan permisif ini seperti anda lihat, dia tidak menetapkan peraturan. Maksudnya, kanak-kanak ini diberikan kebebasan untuk buat apa sahaja. Ibu bapa akan patuh dan ibu bapa tidak akan persoalkan atau melarang. Ibu bapa ini berikan kebebasan di mana mungkin apabila kanak-kanak ini buat kesalahan, dia akan rasa macam, oh biasalah budak-budak, orang kan memang jenis yang suka kacau barang, apa semua, suka ambil barang. Ibu bapa permisif ini rasa macam tu. Lepas tu dari segi sokongan, emosi ibu bapa ini memberi sokongan emosi yang baik kepada anak mereka. Namun, ibu bapa ini tidak tekankan kepada disiplin. Bermaksud anak-anak ini kan tiada peraturan. Jadi mereka tak ada perlu patuh peraturan yang menyebabkan mereka lebih terkawal atau mendisiplinkan diri. Pesan gaya keibubapaan permisif ini dari segi sosial, kanak-kanak ini mampu berinteraksi dan luar pendapat. Namun mungkin luahnya pendapat ni lebih berlebihan, di mana kanak-kanak ini mungkin luas benda yang tidak sepatutnya. Dari segi emosi pula, kanak-kanak ini mampu luahkan perasaan dengan baik, bermaksud emosi mereka baiklah. Namun dia ada kelemahan iaitu ego yang tinggi kerana anak-anak ini sudah terbiasa dengan ibu bapa ikut dia punya kemahuan, di mana menyebabkan anak ini rasa, oh aku boleh buat apa je, apa-apa yang aku nak mesti orang akan dengar. Dia rasa egonya, itu yang menyebabkan egonya tinggi lah. Lepas tu dari segi dia rasa yang kemahuan dia ni perlu dipenuhi. Sekiranya dia tidak dipenuhi, dia akan nangis, dia akan tantrum, dia akan mengamuk. Sekiranya di sekolah, kanak-kanak ini macam contoh kawannya ambil mainan ini semasa kanak-kanak ini bermain. Dia mau pinjam, tapi kanak-kanak ini tak mau bagi pinjam. Jadi rakannya tu akan ambil, lepas tu kanak-kanak ini dia marahlah, mengamuk, yang menyebab mengamuk, pukul-pukul kawan begitu. Dari segi kognitif pula, pencapaian akademik kanak-kanak ini kebiasaannya rendah kerana dia kebiasaannya buat aktiviti apa yang dia mahu sahaja. Dia tidak ikut kemahuan guru, dia mahu aktiviti yang dia mahu sahaja, yang dia rasa menarik, yang menyebabkan akademik dia ni rendah sebab ilmu dia sebab dia tidak terlibat
dengan aktiviti yang menyebabkan pengetahuan dia rendah. Ini merupakan contoh gaya keibubapaan permisif di mana anda lihat di gambar ini, ibu bapa dia melarang tapi anak ini tidak mau dengar. Kerana dia sudah terbiasa dengan ibu bapa ini dengar cakap mereka. Akhir sekali kita ada gaya keibubapaan pengabaian. Gaya keibubapaan pengabaian ini di mana ibu bapa ini tidak terlibat dalam perkembangan ataupun pembelajaran kanak-kanak ini. Bermaksud ibu bapa ini ada dalam kehidupan tapi dia tidak terlibat, dia tidak ingin ambil tahu dan dia sibuk dengan pekerjaannya. Dari segi kawalan dan tanggungjawab ibu bapa ini rendah kerana ibu bapa ini tidak terlibat dalam kehidupan kanak-kanak ini, mementingkan pekerjaan mereka, dan apabila kanak-kanak ini menunjukkan hasil kerja mereka dari sekolah, ibu bapa ini tidak lihat dan tidak memperdulikan. Dia akan bercakap seperti, oh ayah sibuk ni, ayah tengah dalam telefon ini. Jadi kanak-kanak ini tidak dapat tunjuklah kepada ibu bapa ni. Ibu bapa ni tidak dapat lihatlah hasil karya anak-anak ni. Kanak-kanak ini juga kebiasaan tidak diberi perhatian yang baik di mana kanak-kanak ini kebiasaannya tinggal dengan bibi atau pengasuh, meluangkan lebih banyak masa dengan pengasuh berbanding ibu bapa mereka, dan risiko gaya keibubapaan ini adalah kanak-kanak ini berisiko untuk terlibat dalam gejala buruk lah, di mana kanak-kanak ini lebih luangkan masa dengan kawan-kawan apabila mereka lebih besar lah, sebab ibu bapa kan tiada gitu. Sebenarnya tidak ada sibuk dengan kerja begitu. Kesan gaya keibubapaan ini adalah dari segi sosial, kanak-kanak ini lebih ganas dengan orang sekeliling mereka. Dia juga rasa bimbang yang tinggi, di mana kanak-kanak ini rasa sebab dia rasa tidak ada juga orang pedulikan aku, macam mana lah aku ni, apalah aku buat ni. Dari segi emosi pula, dia akan rasa macam tidak berhati perut, maksudnya dia tidak pedulikan orang lain kerana di rumah ada orang yang pedulikan dia, maksudnya yang beri sokongan dari segi emosi dia. Dari segi kognitif pula, pencapaian akademik yang rendah kerana ibu bapa ini tidak peduli juga akademik anak. Oleh itu, sekian, terima kasih.